Iman. Dia ada perbahasan Islam dulu ke iman dulu. Ada perbahasan di kalangan ulama. Kan datang sekumpulan Arab jumpa Nabi SAW dalam surah Al-Hujurat. Allah beritahu, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Datang sekumpulan Arab melaungkan satu ungkapan di luar bilik Nabi SAW. Mereka kata, kami telah beriman wahai Muhammad, kami telah beriman. Allah turunkan ayat kata, beritahu pada mereka wahai Muhammad, mereka belum beriman. Belum beriman sebab tunggu iman itu mengakar umbi dalam jiwa mereka, ruh mereka. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Selagi itu mereka itu hanyalah Islam. Selagi itu mereka hanyalah Islam. Jadi Islam ini rukun Islam 5 perkara. Kita tahu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita nak hurai syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, barangkali kita perlukan satu episod. Betul. Maksudnya bagaimana kita nak faham secara tuntas apa yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah dan disusuli dengan Muhammadun Rasulullah. Allah sebagai pencipta, Allah beri wahyu pada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajarannya dan diperjelaskan oleh Nabi Muhammad bagaimana kita nak beriman, solat dan sebagainya. Jadi itu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Kemudian mendirikan solat. Dan masa kita solat, kita kena tahu kita solat untuk siapa? Untuk ilahun wahid, untuk Tuhan yang satu. Itu yang kata tadi, ikhlas. Ikhlas. Sebab itu Imam Tabari sebut, wal ikhlasu wa ikhlasu at-ta'atu minkum lahu la wahid la thaniya wa la syarika lahu. Maksudnya Imam Tabari sebut mengenai ayat ini, Allah nak mengajak kita supaya mengikhlaskan niat, mengikhlaskan segala amalan hanya sahaja untuk Allah Subhanahu wa taala, tak ada kerana lain. Puasa pun sama, zakat pun sama, haji pun sama. Ini rukun Islam 5 perkara. Masuk pula rukun iman 6 perkara. Pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man, kalau tanya soalan-soalan basic, saya rasa ramai akan tersungkur, man. Apa tu, Ustaz? Isu-isu berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kita dengar cerita, kita beriman kepada Allah adakah kerana kita benar-benar faham, menjiwai dan juga merasai kewujudan Tuhan ataupun secara warisan? Warisan, Ustaz. Benda penting, man. Punca masalah. Punca masalah sebab kita beriman secara warisan. Kita tidak beriman secara faham. Saya boleh terima. Sebab itu Imam Ghazali dan juga imam-imam besar sebut bahawa akidah ini tak boleh taklid. Fiqh saya boleh taklid. Sebab saya tidak ada kemampuan untuk faham usul fiqh, qawaid fiqh, dalil, macam mana nak faham dalil halal haram. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, mereka yang menyajikan kepada saya cara yang bagaimana saya nak faham nas, bagaimana ianya daripada situ menjadi beberapa mazhab mengikut iklim masing-masing, geografi masing-masing. Tapi dalam persoalan akidah, kalau saya tanya, kalau orang tanya pada Aiman, Aiman, Allah tu ada ke? Ada, Ustaz. Macam mana Aiman tahu? Ustaz kat sekolah cakap. Betul. Ustaz kat sekolah cakap. Kan? Ibu tahu Allah tu Tuhan kita, tahu? Macam mana ibu tahu? Mestilah tahu sebab kami memang turun-temurun agama Islam. Tak boleh. Dia kena ada exploration. Dia kena ada satu explore ataupun satu penyelidikan, dia satu rentasan yang perlu dilakukan oleh manusia menggunakan akal, panca indera untuk melihat, untuk merasakan kewujudan Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berakal, golongan ulul albab. Tapi Allah beritahu pada langit dan bumi silih bergantinya. Jadi bila seseorang itu melihat langit, apa yang dilihat di langit? Itu yang kita akan jumpa pada ayat yang kelima. Pada ayat yang keenam kita akan dapat lihat bulan dan bintang. Siapa yang jadikan? Dia duduk berbaring. Lalu dia melihat semua itu, dia kata, qala subhanak, Maha suci engkau wahai Tuhan, kau jadikan segala-galanya ni engkau jadikan. Jadi dia menggunakan panca indera untuk menyerap, buat pencerapan. Siapa jadikan?
Pernah tak kita terfikir siapa jadikan beras, siapa jadikan nasi, siapa jadikan saya? So sebab itu ulama sebut memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Tuhan itu sejenak lebih baik daripada solat beratus rakaat. Betul. Sebab you cuba tembuskan, you cuba dekatkan diri dengan Tuhan, you cuba hampir dengan Tuhan melalui segala yang Tuhan jadikan. Sebab itu dia orang kampung pun boleh beriman kalau mereka benar-benar faham. Saya pernah tanya, benar-benar faham bagaimana menggunakan melihat segala sesuatu dengan panca indera hati yang tulus ikhlas. Saya pernah tanya pada guru saya masa saya belajar dekat Jordan, Syekh Abdul Rahman Qahtan Aduri, guru kami. Saya kata, saya dah baca ayat Quran. Ni cerita betul ni, Man. Saya tanya, saya tak dapat rasa manisnya iman. Kalau tanya dengan Aiman, manisnya iman tu macam mana, Aiman? Macam mana, Man? Nak jawab macam mana? Kalau manis ni dia gula, Ustaz. Kalau manisnya iman tu. Manisnya iman ni seronok lah kot Nabi saya. sebut halawatul iman. Nabi sebut halawatul iman. Macam mana saya nak feel halawatul iman sekarang? Bagaimana? Mungkin. Saya mesti merasakan jiwa saya, hati saya, sanubari saya, yang mana saya akan terbentuk, saya akan dapat merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang disebut God conscious. Kita sebut God conscious, pandailah. God conscious, domirun aiqadathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Naluri fitrah disedarkan adanya Tuhan. Kalau orang faham ni, orang tak mencuri dah, Man. Rasuah tak berlaku dah, Man. Orang tak berebut dah harta dunia ni. Sebab dia tahu, dia ada naluri fitrah, dia tahu ada Tuhan. Yang sentiasa muraqabah dia, musyaratah dia, apa-apa yang kita sebut dengan pelbagai prinsip-prinsip ni kan. So dia akan dapat ada feel, dia akan dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam setiap detik dan ketika dalam kehidupan dia. So nak cakap macam mana? Kalau yang ni dapat masuk, dapat difahami, maka jawablah soalan tadi. Panjang saya jawab soalan ni sebab dia sebut tanya soalan yang besar. Soalan yang besar mengenai rukun Islam dan rukun iman. Gabungan itu menjadikan kita orang yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil talian, boleh kita raikan saya? Boleh. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Naim dan kru-kru memudoakan insya-Allah kita esok dapatlah lagi menyawang kat kita ni, Tuhan bagi kat kita ni. Insya-Allah doalah kita banyak-banyak. Silakan Mamu. Soalan Mamu, Ustaz. Kadang-kadang kita dalam semayang ulama Ustaz kita samakan sahur mamu pun dia kata lebih tua. Sahur mamu habis bang mamu dia kata lebih tua. Tapi elok mamu kata dalam masjid tu mamu elok. Tapi mamu sahur di luar tu mamu memang tak elok dah. Tang sahur tu elok. Tang kita keluar kita tak elok. Pasal apa yang kita jadi lebih tu. Dan kemarin kita pun sahur juga. Tapi sahur elok. Bengkok sana, bengkok sini. Kita nak pergi undi tu. Sahur kita tak betul kemarin. Tapi pergi jadi betul. Betul dari mana? Daripada naik dah. Lepas jadi betul. Tapi kita ni nak pergi jadi betul tak dapat. Tak boleh jadi betul dah. Pasal apa? Dan naik taraf lain dah. Pasal apa yang manusia pergi jadi legutunya. Pihak jadi legutu. Okey, Tak nak Mamu. jumpa mereka pun tak senang. Mereka nak pergi sana pun tak senang. Nak Ustaz kata kan. Ya. Nak pergi sekolah, nak pergi jumpa, nak sign dia pun susah nak jumpa. Dia tidurlah. Dia Datuk tidur, Datuk tak senang, Datuk letih. Pasal apa yang manusia jadi legutu? Yang tu memang yang soalan. Baik. Terima kasih, Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Doa-doa warahmatullahi kat Mamu, wabarakatuh. tetapkan iman kat Mamu. Amin ya rabbal alamin. Tu Ustaz, Mamu dia sebut dalam soft kita boleh duduk lurus Ustaz. Tapi di luar ni bengkok-bengkok Ustaz. Macam-macam hal. Dengan ada yang janji seperti ini tapi tidak ditepati dan